Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan bincangkan subtopik 1.4, menganalisis kesan berbahaya mikroorganisma. Jadi untuk mikroorganisma berbahaya ini, contohnya sebenarnya semua mikroorganisma yang bahaya kita namakan sebagai patogen, di mana patogen adalah mikroorganisma yang menyebabkan penyakit atau menyebabkan masalah pada kita lah. Saya tengok pengelasan patogen dan bagaimana patogen menyerang sel perumah. Yang pertama kita ada daripada kelas bakteria. Di mana bakteria dia menghasilkan bahan kimia yang bersifat toksik. Toksik ini maksud beracun, yang boleh membunuh sel perumahnya. Kemudian kita ada virus, di mana virus masuk dan musnahkan sel perumah. Jadi ini contoh yang kita hadapi sekarang lah, virus COVID-19. Kemudian untuk kulat, kulat dia akan menghasilkan enzim yang menguraikan tisu sel perumah. Itu apa yang dilakukan oleh kulat. Kemudian kita ada protozoa, di mana protozoa menghasilkan bahan kimia yang juga toksik, beracun, yang juga boleh membunuh sel perumah. Jadi ini antara 4 kelas mikroorganisma yang boleh mendatangkan masalah, mendatangkan penyakit kepada manusia lah, ataupun pada haiwan dan juga tumbuhan. Okey, antara penyakit sekarang ni tengok antara penyakit yang disebabkan oleh bakteria. Yang pertama kita ada kolera. Gejala untuk kolera, muntah-muntah, kemudian perut kejang, cerit-berit. Cara berjangkit melalui makanan ataupun air yang diminum oleh hidupan lah, oleh organisma. Kemudian kita ada pneumonia, ataupun orang Melayu biasa panggil paru-paru berair lah, di mana gejala dia cecair dalam paru-paru, kemudian demam, sakit dan menggigil. Cara berjangkit melalui udara. Jadi ini antara gejala yang disebabkan oleh virus yang sedang menyerang dunia sekarang lah, COVID-19, yang menyebabkan masalah pada paru-paru dinamakan sebagai pneumonia. Kemudian kita ada gonoria, ini salah saja sebab GO, ini gonoria. Gejala dia kesakitan semasa membuang air kencing, kemudian keluarnya nanah pada organ pembiakan. Jadi cara berjangkit melalui hubungan seksual. Kemudian kita ada tuberculosis ataupun TB. Ini batuk kering. Jadi gejala dia batuk-batuk, penurunan berat badan, sakit dada, sesak nafas. Sebabnya dia juga menyerang pada paru-paru. Cara berjangkit melalui udara, melalui air dan juga melalui makanan. Okey, sini kita ada sifilis. Gejala dia demam, nodus limfa yang bengkak. Nodus limfa yang bengkak biasanya menandakan ada jangkitan kuman lah. Kemudian bintik merah pada kulit, rambut akan gugur. Jadi ini juga penyakit kelamin. Jadi cara berjangkit melalui hubungan seksual juga. Kemudian kita tengok pula penyakit yang disebabkan oleh virus. Okey, yang pertama kita ada selsema dan influenza, di mana hidung berair, demam, sakit kepala, letih, sakit kerongkong. Jadi cara berjangkit melalui udara. Jadi virus yang menyebabkan selsema dan influenza ini sebenarnya juga merupakan kumpulan virus yang menyebabkan COVID-19 sekarang inilah, penyakit kuman COVID ataupun virus COVID-19 itu daripada keluarga virus yang menyebabkan selsema dan juga influenza. Kemudian kita ada demam denggi. Gejala dia bintik merah pada kulit, demam panas, sakit kepala, sakit sendi dan otot, pendarahan dalam hidung, mulut, kulit dan juga organ dalaman. Jadi cara berjangkit dibawa oleh vektor nyamuk Aedes.
Selanjutnya kita ada demam campak. Gejala dia sesama, batuk, demam, bintik merah pada badan, dan juga bersin. Cara berjangkit melalui udara dan juga air hujan. Maksudnya virus ini wujud dalam air hujan, wujud dalam udara. Kemudian kita ada hepatitis A atau B. Kita ada demam, keletihan, jaundice. Ini adalah gejala jaundice ni maksudnya nampak kekuningan lah. Mata putih nampak kuning, dan kulit juga berwarna kuning kalau untuk orang yang putih lah. Kemudian muntah, sakit sendi, otot, hilang selera makan, air kencing menjadi gelap. Cara berjangkit melalui makanan tercemar dan juga melalui cecair badan. Seterusnya penyakit AIDS, nodus limfa bengkak. Ini simptom dia ataupun gejala dia: hilang berat badan, ruam pada kulit, lesu, demam, cerit-birit. Dan cara berjangkit melalui cecair badan, pertukaran cecair badan, perkongsian jarum suntikan yang tercemar. Ini untuk yang orang yang mengambil dadah melalui kaedah suntikan. Sini kita tengok pula penyakit yang disebabkan oleh kulat. Yang pertama ini biasa kita tengok, panau. Gejala dia terdapat bahagian pada kulit kelihatan cerah dan berwarna putih, dan ada ruam-ruam yang rasa gatal. Cara jangkitan melalui sentuhan, di mana spora jatuh pada kulit, dan menyebabkan terasanya panau. Sentuhan ini juga boleh disebabkan oleh perkongsian barang-barang peribadi dengan orang yang berpenyakit lah. Kemudian kurap juga biasa kita jumpa. Gejala dia kulit menjadi merah, kegatalan pada kulit, dan kulit kepala yang jangkiti akan kehilangan rambut. Jadi juga melalui sentuhan. Maksudnya kita juga digalakkan untuk tidak berkongsi barang peribadi lah. Contohnya baju ke, seluar ke, spender ke, jangan kongsi. Kemudian kita ada pityriasis versicolor. Gejala dia ruam pada dada, leher, tangan dan belakang badan, bintik kemerahan atau keperangan pada orang berkulit cerah. Kemudian bintik pucat pada orang yang berkulit gelap. Juga melalui sentuhan. Jadi kebanyakan penyakit yang disebabkan oleh kulat ini dia merebak melalui sentuhan. Kemudian kita ada seriawan kulit, seriawan mulut, di mana mulut dan lidah menjadi merah. Dan cara berjangkit juga melalui sentuhan. Sini kita tengok penyakit yang disebabkan oleh protozoa. Yang pertama kita ada penyakit dinamakan sebagai malaria. Gejala dia demam panas, anemia. Anemia ni kekurangan sel darah merah, lesu, sakit kepala, kulit pucat. Cara jangkitan ini melalui gigitan nyamuk tiruk. Kemudian kita ada penyakit tidur, trypanosoma. Gejala dia demam, debaran, hilang berat badan, tidurlah. Ini disebabkan oleh gigitan lalat zizi. Lalat zizi, T-Z-I. Kemudian kita ada penyakit disentri. Gejala dia cerit-birit, lemah, sakit perut. Cara berjangkit dia melalui air yang tercemar. Jadi sekian untuk subtopik ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.